ننتظر إلى الترجمة من فكرة الأول. Tolong menolong. Menurut sosiologi, ia merupakan satu mekanisme di mana sebuah kumpulan bekerjasama untuk memperoleh faedah bersama. Contohnya seperti lebah yang menghinggapi bunga untuk menghasilkan madu dan menyuburkan bunga yang lain. Secara bahasanya, membantu adalah orang yang membantu melakukan perkara tersebut dan perlulah saling bantu-membantu. Contohnya, tolonglah dia dan dia pun meminta tolong dari orang yang lain. Dan dengan cara ini, dia memohon bantuan. Bekerjasama antara masyarakat membantu antara satu sama lain dan pertolongan itu merupakan pertolongan yang baik kepada manusia atau yang lainnya. Antara faedah tolong-menolong, mengeratkan ikatan persaudaraan antara rakan sekerja, menyelesaikan kerja dengan pantas dan dalam keadaan yang baik, di mana setiap orang melakukan perkara yang mereka pandai dengan sebaiknya, menjimatkan masa dan tenaga, dan bukanlah seseorang itu perlu memikul tanggungjawab tersebut secara keseorangan untuk menyiapkan kerja, tetapi ianya dibahagikan juga kepada orang yang lain untuk menyiapkannya dan dapat menjimatkan masa dan tenaga setiap ahli kumpulan. Al-makna fil lughatul malayawiyah wahwa menyatukan masyarakat atas dasar persamaan hak dan kewajipan bersama untuk berhadapan dan mengatasi sebarang masalah ekonomi, sosial, politik atau undang-undang yang mungkin berkait rapat dengan taraf hidup ekonomi dan sosial masyarakat, sama ada mereka pengeluar atau pengguna. Tolong-menolong dalam masyarakat ialah langkah untuk membantu ekonomi individu dan ia juga sikap yang menjadi amalan sepanjang zaman. Sikap tolong-menolong merupakan amalan yang membantu masyarakat yang dalam kesusahan. Pada masa yang lalu dan sekarang, ia adalah satu cara untuk mempertahankan hak dan memerangi keadaan ekonomi yang teruk akibat sistem ekonomi yang berbeza sejak bermulanya revolusi perindustrian dan pembangunan komersial di dunia. الآن هيا ننتظر إلى أسلوب الترجمة التي يستخدمه في هذا الفقرة. وتعاون القوم أعادوا بعضهم بعضا, iaitu bekerjasama antara masyarakat membantu antara satu sama lain. الترجمة بأسلوب الترجمة الحرفية هو المترجم الكلمة من اللغة المصدر إلى اللغة الهدف كلمة بالكلمة مع مراعاة سلامة المعنى وخل أسلوب من الغرابة أو الركاك. ثم أيها ننظر إلى فقرة الثالثة. Kerjasama adalah fitrah semula jadi yang ada dalam diri manusia, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia dari tua hingga ke muda, dan ianya merupakan salah satu sifat orang-orang yang beriman. Kerjasama merupakan sinergi dan tolong-menolong. Secara fitrah sosial, manusia lebih cenderung untuk memenuhi keperluan orang lain. Manakala dalam Islam, kerjasama dalam kebenaran dan ketakwaan amat penting untuk diperolehi. Umat Islam hendaklah bekerjasama dalam kebenaran dan ketakwaan dengan melakukan apa yang disuruh dan tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan firman Allah Subhanahu Wa Taala maksudnya, dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa, yakni maksiat dan pencerobohan. Kerjasama adalah sebaik-baik perkara seorang hamba dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sunnah Nabawi merujuk kepada penciptaan kerjasama. Maka Nabi, semoga Allah dan selawat ke atasnya, bersabda, kamu lihat orang-orang mukmin dalam belas kasihan, kasih sayang dan simpati mereka seperti jasad jika doanya diseru oleh doanya. Summa nanzur ila fikrah arba'ah. Islam menganggap sikap tolong-menolong sebagai satu kemuliaan yang menguatkan persaudaraan. Ia mendorong orang beriman agar meninggalkan kesombongan dan mengekalkan manfaat agar sampai kepada orang lain. Dan ia juga sebagai cara orang beriman untuk mendapatkan keridhaan Allah. Islam melihat sesuatu pekerjaan akan dapat dicapai dengan cara bekerjasama. Adapun persaingan dan konflik antara individu, ia membawa kepada keruntuhan dan kegagalan masyarakat Islam. Allah berfirman, janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah
Sesungguhnya Allah berserta orang yang sabar. Sesungguhnya berpegang teguh pada tali Allah adalah motivasi terbesar untuk saling tolong-menolong di kalangan umat Islam. Ini kerana secara fitrahnya, manusia suka bertengkar dan bertelaga dalam hal duniawi, terutamanya hal yang berkaitan dengan keuntungan material. Firman Allah, dan berpeganglah kamu semua pada tali Allah, iaitu tali agama, dan janganlah kamu bercerai-berai. Al-mislu الثالثة في الفقرة الرابعة ويرى الإسلام أن الأعمال لا تنجز ولا تثمر إلا بالعمل الجماعي التعاوني. Islam percaya bahawa kerja tidak dapat dicapai dan tidak membuahkan hasil kecuali dengan cara berkumpulan tolong-menolong. Islam melihat sesuatu pekerjaan akan dapat dicapai dengan cara bekerjasama. Asalibut terjemah, terjemah bitatwi', terjemah fi risalatul nas al-masdar, natijah wajhatun nazar, duna yutartibu an zalika tughayyiru fi ma'na risalah. ثم ننظر إلى النص الهدف للفقرة الخامسة. Antara bentuk kerjasama dalam Islam adalah kerjasama dalam melaksanakan ibadah, kerjasama dalam menyokong dan menyebarkan Islam, kerjasama dalam mencegah manusia daripada melakukan kejahatan, kerjasama dalam menuntut ilmu, kerjasama antara orang-orang yang bertanggungjawab untuk menyempurnakan tugas dan membantu masyarakat Islam dengan cara yang diredai. Kerjasama antara negara-negara Islam, kerjasama sangat penting dalam semua bidang, sama ada dalam bidang ekonomi, ketenteraan, politik maupun budaya, agar seluruh umat Islam mendapat manfaat yang telah dikurniakan oleh Allah. Antaranya adalah galian, petroleum, kesuburan tanah, air dan kedudukan geografi yang baik. هيا ننتظر إلى الناس الهدف للفقرة السادسة. Apakah faedah kerjasama dalam Islam? Kerjasama mempunyai banyak faedah kepada individu dan masyarakat. Antaranya, mendapat manfaat daripada pengalaman bersama masyarakat dalam pelbagai aspek kehidupan. Mencapai perpaduan dan kekuatan komuniti, menjimatkan masa dan usaha, dan menyumbang kepada penyiapan kerja besar dalam masa yang singkat. Membantu orang yang ditindas, membantu mengelakkan penyebaran ketidakadilan, keutuhan dan pembersihan hati terhadap orang lain. Mencapai prinsip kerja berpasukan dan penguasaan dalam perniagaan. Kerjasama adalah sebab kecintaan kepada Tuhan yang Maha Esa dan Rasulnya yang mulia. Dan kerjasama merupakan kemanisan iman yang mengeratkan ukhuwah antara satu sama lain. Summa nantaqil ila uslub terjemah allati mawjud fi faqrah sadisah, yani uslub at-terjemah at-tasarruf at-ta'mim. Misal, wat-ta'awun simarat min thimarul iman, at-ta'awun sabab liqarbin nas min muhabbatihim. Dan kerjasama merupakan kemanisan iman yang mengeratkan ukhuwah antara satu sama lain. Terjemah bi uslub at-terjemah bi tasarruf at-ta'mim huwa terjemah lil lafza bil lafza a'mama fi uhayyina an tahsis huwa a'sun at-ta'mim. من بين الفوائد المستمرة من تحسيس وهي الأول الطلاب قادرون على الفهم المحتوى النص المكتوبة باللغة الأجنبية جيدا. الثاني يمكن أن تضيف المعرفة باللغة الأجنبية. وأخيرا الثالث أن تكون قادرا على معرفة الثقافة اللغة الأجنبية بعمق.